Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu bahagian Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS, Ibu Pejabat Polis IPK Kontijen Terengganu. IPK, Ibu Pejabat Polis, Ibu Pejabat Kontijen Terengganu. Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu. Subhanallah. Itulah dia penganjur kita hari ini, iaitu Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS. Yang saya hormati, yang dimuliakan pegawai-pegawai kanan polis, pegawai-pegawai rendah polis, pegawai-pegawai awam polis, Persatuan Keluarga Polis Perkep IPK Terengganu, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Subhanallah. Asalnya program ini adalah tertutup untuk pihak penganjur dalam Google Meet. Tapi hasil persetujuan, pihak penganjur bersetuju untuk jadikan ia secara terbuka. Maka kita buat OBS dan kita live secara terbuka juga melalui page rasmi Ustazah Asma Harun, kemudian melalui IG Ustazah Asma Harun. Jadi terima kasih. Subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian walau di mana pun anda berada. Jadi tajuk kita macam kita punya puan moderator kita ni. Inspektor ya. Masya Allah, puan moderator kita yang Chun. Subhanallah, telah mulakan tadi, katanya tajuk kita pun hebat juga ni. Iaitu merawat luka dalam rumah tangga. Merawat luka dalam rumah tangga. Boleh tuliskan tajuk, sahabat-sahabat sekalian. Tajuk ialah merawat luka dalam rumah tangga. Jadi sebelum kita mula ni, saya nak tengok komen-komen di FB dan di page dan juga di IG. Boleh tak sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian dan juga sahabat-sahabat daripada IPK? Apakah punca utama luka dalam rumah tangga? Saya nak baca. Luka yang berdarah. Amirul Husni kata luka yang berdarah. Itu tajuk kita, merawat luka dalam rumah tangga. Subhanallah. Nak tengok punca-punca luka dalam rumah tangga ni apa dia? Boleh tak share dulu? Okey, apakah punca-punca luka dalam rumah tangga? Saya nak tengok komen-komen sahabat-sahabat. Saya tengok sekarang ni di FB kita ada lebih kurang dalam 800 orang, di IG ada lebih kurang dalam 300 dan 1000 lebih lah ni penonton kita saat ni. Okey, boleh tak bagi respon sikit? Ya, merawat luka dalam rumah tangga. Nak ni. Terima kasih. Ramai yang dah ucap terima kasih ni pada pihak penganjur ni, sudi berkongsi ni. Masya Allah. Okey, communication error, betul, tidak percaya mempercayai, betul, bila pasangan tak percaya, communication fail. Ya, masalah komunikasi, lagi. Di FB ni belum lagi ada ni kurang berkomunikasi, okey, kurang prihatin masalah tempat kerja bawa ke rumah.
Lagi luka apabila dikhianati oleh pasangan. Aduh, sedihnya. Okey, DFB tolong bagi respon sikit. Ada orang ketiga. Ya, luka tu datang daripada orang ketiga. Berdendam antara satu sama lain, tiada sefahaman. Okey, boleh bagi contoh tak? Bagi contoh komunikasi tadi tu. Sebab saya tengok ramai sangat tarik muka. Ya, tarik muka. Buat masam tarik muka, tak jujur. Ego, panas baran, misunderstood. Kurang beribadat suami isteri. Ya. Selisih pendapat. Mengharapkan kesempurnaan. Betul-betul. Selamat berjuang. Semoga berjaya. Ada yang tulis apa berjaya. Zaitun binti Murad Muhammad Haris. Tenangkan fikiran. Muhasabah sama sendiri. High expectation. Faz Liza. Nabila Fatin dapat tahu pasangan tidur dengan perempuan lain. Allahu Akbar. Bila tahu pasangan tidur dengan perempuan lain. Ataupun pasangan tidur dengan lelaki lain. Parut lama yang suka dilupakan. Zabidah Majid, Siti Rozina, kadang suami tak faham kita penat. Puan Uzair Fuad sebut tidak bertolak ansur, silent treatment. Ummu Juma, tiada tolak ansur, pergaulan bebas dengan Amir Ayah ya. Subhanallah. Boleh tak tolong tulis orang? Maksud tuliskan list-list. Saya rasa bagus-bagus sangat ni. Tak faham kehendak isteri, Cik Wah. Ambil kesempatan. Ya, saya ada di galeri hari Sabtu. Saya minat Ustazah dari dulu. Sorry baru masuk. Ya, terima kasih. Saya nak baca komen. Masalah ikhtilat di media sosial. Betul. Tolong tulis sikit. Tak, masuk Ustazah tulis di kertas. Lepas tu Ustazah nak list tu. Okey, tiada komunikasi kalau tidak boleh ditegur. Tak sefahaman antara satu sama lain. Kekangan masa bersama anak kerana komitmen mencari rezeki. Sebab apa? Semua ni memang bagus sangat. Kamu kena scroll. Memang bagus ni. Apa pandangan-pandangan ni? Masya Allah, kurang kesabaran. Suami mengambil kesempatan ke atas harta isteri. Tak solat. Kesalahan lama pasangan selalu menghantui diri. Betul. Kesalahan lama. Dia tak sempat, kamu kena dua. Kan tulislah dua orang. Sebab Ustazah sebut laju, sebab komen laju. Okey. Ada orang, ada banyak tak payah keluar. Ada pen banyak kat situ. Ada kertas. Okey. Ya, saya sebenarnya memang tuan-puan sekalian, kalau saya ceramah seorang, saya macam shock sendiri. Saya bila tidak ada sefahaman, kesilapan lama pasangan menghantui diri. Kesilapan lama pasangan menghantui diri. Suami kurang menghabiskan masa dengan isteri. Ustazah nak tulis apa? Saya nak tulis ni. Saya nak tulis senarai tu. Ambilkan lapik. Awak susah tulis macam tu. Nak tulis betul-betul. Cepat-cepat. Okey, tak jaga aurat. Tak jaga aurat. Ego, tak solat, suka berdendam. Memang tak sempat snap. Tak, snap pun tak sempat. Bila nasihat anak, suami tak sebelah mak, sebelah ini sokong dan sebelah anak. Masya Allah. Handphone. Okey, itu punca. Punca. Sekejap bagi kita masa 10 minit untuk kumpulkan dulu punca-punca luka dalam rumah tangga sebab tajuk kita. Kadang suami tak faham kita penat, tidak bertolak ansur, pergaulan bebas, tiada kerjasama, tak memahami perasaan kita, muka kelat selalu, tidak jujur dengan pasangan, tiada masa nak berkongsi masalah, memasing sibuk. Itu luka dalam rumah tangga. High expectation, high expectation. Pentingkan diri sendiri, meletakkan sepenuhnya urusan pada pasangan. Tajuk kita hari ini adalah merawat luka dalam rumah tangga. Ada yang tulis game, tiada komunikasi kerana tidak boleh ditegur. Ustazah sebenarnya nak baca nanti ni. Okey, lepas tu tak sefahaman antara penting diri sendiri, isu game, komunikasi sangat-sangat penting. Campur tangan mertua, ipaduai, betul campur tangan orang ketiga. Orang ketiga tu boleh jadi wanita lain ataupun lelaki lain, kekasih gelap, teman tapi mesra ataupun pihak ketiga tu boleh jadi ahli keluarga. Selalu aitkan suami ataupun isteri, tidak ada pengorbanan. Ya Marabiah Abdullah. Masyita Muhammad, hubungan dengan Allah kurang.
kurang baik itu punca segala masalah. Banyak senyap dia bercakap asyik pegang phone. Okey, banyak senyap daripada bercakap asyik pegang. Subhanallah. Intiman kerana penat bekerja, ya masalah hubungan suami isteri, seksual, hubungan seksual, kena tulis. Menghargai pengorbanan isteri, hilang rasa cinta hilang, expectation dan prioriti hidup tak sama. Masing-masing expectation lain, tak sama, expectation dan prioriti. Matlamat hidup tak sama, tak sefahaman. Selalu mengungkit, merasa diri sentiasa betul. Selalu tinggi suara dengan pasangan. Okey, tinggi suara, rasa diri sentiasa betul. Suami tak sokong isteri dalam mendidik anak. Ini pun antara banyak luka dalam rumah tangga. Isteri nak didik anak begini-begini kan, tetapi suami tak sokong, suami tak beri kerjasama. Masya Allah. Kesakitan yang lama nak diubat payah, tambah-tambah meletakkan semua kewajipan letak pada maupun barang rumah dan kerja perlu ditanggung. Okey, bukan semua salah yang salah lelaki, kadang berbohong kedua perempuan akan jadi mangsa. Ya, punca masalah utama selfish ego lebih daripada jasa, lebih kawan-kawan. Okey, lebihkan kawan-kawan. Sama ada perempuan pun ramai lebihkan kawan. Dengan kekawan dia akan main lagi, happening, ceria, mesra, sanggup berkorban dengan kawan-kawan, buat surprise kawan-kawan, beli hadiah hari lahir kawan-kawan. Kan main lagi kalau dalam grup WhatsApp tu mesra main lagi dengan suami. Sebenarnya ini bukan masalah lelaki saja. Okey, orang lelaki suka lepak, subhanallah. Lepas tu ada yang komen, banyak masalah rupanya. Memang banyak. Tak boleh bawa bincang suami barang. Ada yang tanya, ini soalan yang sangat bagus. Isteri perlu bekerja ke zaman sekarang? Adakah isteri perlu bekerja untuk jaminan masa depan? Subhanallah. Ini soalan yang sangat bagus. Kan ramai orang perempuan mula tertanya, adakah zaman sekarang wanita memang perlu berdikari, perlu bekerja? Walaupun suami dah bekerja, soalannya isteri perlu ada juga sumber pendapatan. Kerana soalannya susah sangat nak ada jaminan suami ni akan jaga dan bertanggungjawab betul-betul. Sebab hari ni kes curang beralih arah itu memang terlalu banyak. Ustazah kat mana pula ni ada yang tanya soalan tu. Saya berada di pejabat. Ini adalah studio di pejabat. Ini background studio di pejabat. Ni sebenarnya memang bilik pejabat saya. Nak tengok suasana, kita boleh pusing. Tidak ada redha dan pasangan, semoga okey. Dah 10 minit dah ni. Kan saya kena tangkap dengan polis. Kita punya penganjur ni adalah IPK. Ibu Pejabat Kontijen Polis Terengganu. Polis tak boleh main-main tu apa sekalian. Okey, family issues. Perlu Ustazah. Okey. Hilang kepercayaan merawat luka. Betul, bukan lelaki saya tapi perempuan bersama. Okey, last kita tengok cantiknya background. Betul, subhanallah. Pornografi. Selalu tengok pornografi dan tak intim dengan pasangan. Betul. Tak kahwin lagi, takut bila baca komen. Ya, Bani Yusuf, jangan takut. Tak malu, tak kerja, isi tanggung semua. Ustazah doakan saya kuat jaga anak-anak sementara suami khuruj 40 hari, subhanallah. Ya, cantik studio pejabat Ustazah. Okey, Dik, kamu turunkan bunga jap ke bawah tu. Ini adalah memang pejabat tempat saya bekerja, tapi letak bawah je. Saja je lah ya nak share pemandangan. Yang ni boleh share ni. Yang ni boleh tunjuk juga belakang. Okey. Ini kan ada staff yang sama-sama. Memang ni ada ruang kerja saya. Oh, bersepah atas meja. Tak, itu barang-barang unik tu. Di situ ada tampal. Sini ada macam sikit. Minta maaf lah ya. Tiba-tiba sebab ada orang tengok. Memang ini background yang baru. Background ada yang sponsor, ada pihak yang menyumbang. Dia kata, Ustazah saya nak buat background cantik-cantik. Jadi itu bukannya, ni memang real ya. Bukannya yang kita tukar-tukar background tu. Jadi macam itulah. Ni pejabat ruang kerja. Ni di pejabat. Di rumah tu studio lain. Okey, sahabat-sahabat di mata Allah sekian, sekarang kita dah nak ni. Kurang ilmu, punca luka. Okey, tajuk kita ialah merawat luka dalam rumah tangga. Merawat luka dalam rumah tangga. Baiklah. Bila sebut merawat, maksudnya luka ni ada sesuatu yang boleh dirawat. Tetapi ada luka yang jenis berparut, ada tidak berparut.
Bila sebut merawat, maksudnya perlu buat sesuatu, jika tidak dia akan semakin parah. Okey, maksud buat sesuatu tu saya akan jelaskan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila sebut luka adalah sesuatu yang tak ada orang kata, saya seronoklah luka. Dah lama tak luka. Saya teringat-ingat pasal luka. Kalau terbayang luka rasa macam seronok sangat. Tak. Bila sebut luka ada sesuatu yang duka cita. Sesuatu yang menyedihkan. Sesuatu yang kita semua tak mahu. Luka tu. Dalam rumah tangga. Itu tajuk kita. Definisi dulu ya. Bila sebut rumah tangga, ada yang kata pula, Ustazah, rumah saya tak ada tangga, rumah setingkat. Ada rumah kan? Kan rumah saya lift Ustazah. Rumah atas, lift. Rumah lift namanya, bukan rumah tangga. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila sebut perkataan rumah tangga. Rumah tangga kalau yang fizikal, rumah dibina dengan batu dan bata. Rumah dibina dengan atap, dengan tiang. Kan itu rumah. Tapi rumah tangga atau keluarga, bahan binaannya adalah kasih sayang. Bahan binaan sebuah rumah tangga adalah perhatian, tanggungjawab, Masya Allah. Perhatian, tanggungjawab, kepercayaan, keprihatinan, kemesraan. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah bahan binaan untuk membina sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tengok, saya nak share beberapa, tapi kalau nak share ni dia banyak juga. Dik, macam mana nak buang notification, non-stop notification di phone ni? Dia notification tu banyak sangat, dia turun-turun sampai tutup. Okay. Subhanallah. Okay, berapa perkara yang kita harus faham, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Semua rumah tangga di dunia ini ada luka, ada duka cita, ada masalah, ada ujian. Termasuklah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah ciri-ciri rumah tangga yang normal. Ciri-ciri rumah tangga yang seimbang. Ciri-ciri rumah tangga yang mengikut fitrah. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka jangan kita rasa terlalu bimbang ataupun terlalu takut apabila awal perkahwinan ataupun masuk tahun yang ke-5 ataupun masuk tahun ke-10, lepas sudah masuk tahun yang ke-20, lalu kita diuji, date non-stop lagi. Sebab ini telefon kerja kamu kamu guna. Okey, nanti kamu tengok macam mana. Okey. Dan pada tahun, kadang-kadang itu, okey sekejap. Jadi saya jadi nampak semua notification tu, bukan sikit dia sampai ke bawah terus. Okey. Ke jadi terkeluar. Tak, okey. Sekejap, tak sampai 1 minit, sekejap je. Okey, minta maaf ya. Sebab tadi kelang kabut dia guna phone yang biasa digunakan untuk kerja, jadi insyaAllah mudah-mudahan okey. Okey. Kembali semula, Alhamdulillah. Okey. Semua rumah tangga mesti ada ujian, mesti ada cabang. Kita kena faham. Kalau kita nampak ada rumah tangga orang tu bahagia, tenang, kita rasa macam sweetnya selalu, hari-hari share itu, share ni, kita jangan melihat luaran sahaja. Mereka juga sebenarnya struggle untuk mempertahankan kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan dalam rumah tangga. Kalau kita tengok orang lain, ya Allah, anak dia baik-baik, anak dia sekian-sekian, kita kena faham, ia tak akan datang package yang seronok-seronok saja. Mesti ada package, duka cita, struggle, semuanya ada. Bahkan kalau kita baca kisah Nabi SAW sendiri dan rumah tangga Nabi, ada banyak konflik. Ada waktunya Rasulullah merajuk dengan isteri. Ada ketika Rasulullah memulaukan isteri.
Maksudnya Rasulullah dalam keadaan sangat seorang manusia paling sabar. Kan dalam keadaan Rasulullah adalah suami yang paling lemah lembut, yang paling pemaaf. Subhanallah. Pun ada waktu dan ketikanya Rasulullah memerlukan kaedah yang keras dan tegas. Memerlukan apa? Memulaukan isteri mendidik dengan tegas, kan, bukan hanya dengan kasih sayang. Subhanallah. Bahkan ada penceraian dalam rumah tangga Rasulullah. Rasul juga pernah menceraikan isteri. Subhanallah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, saya rasa macam ni lah. Kamu kena tukar kamera belakang. Boleh ya? Sebab non-stop notification. Masalahnya notification tu saya boleh baca semua. Apa yang ditulis, apa yang dicakap, apa yang ni. Subhanallah. Okey. Macam tu baru saya tak nampak. Okey. Jadi cuba kita tengok tadi, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, apa yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, insya-Allah rumah tangga Nabi juga diuji, kisah macam mana Nabi handle konflik dalam rumah tangga, solusi merawat luka dari rumah tangga, doa memupuk keluarga bahagia, konflik rumah tangga. Okey, ada macam-macam punca konflik Ustazah Nak tadi yang kamu tuliskan. Okey. Kita tengok ya, lepas tu kita cuba ambil sebab kita nak berpijak pada bumi nyata lah. Kalau saya ceramah share je terus, kita terus pergi kepada punca-punca dan kita cuba kongsikan cara penyelesaiannya. Okey. Antara punca-punca luka dalam rumah tangga iaitu masalah ikhtilat. Okey, bila sebut ikhtilat, maksud ikhtilat adalah ikhtilat membawa maksud pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini boleh jadi dua. Sama ada pergaulan bebas di alam maya ataupun pergaulan bebas di alam fizikal. Kalau pergaulan bebas di alam maya, contohnya chat secara hukum pergaulan bebas di alam maya juga hukumnya haram dan berdosa besar. Kalau zaman dulu, ya, ikhtilat ataupun pergaulan bebas ini kita boleh tengok dekat apa? Celah-celah pokok, bawah pokok, dalam pondok usang ataupun tepi pantai, tempat yang tertutup. Tapi pada zaman moden sekarang, ikhtilat ataupun berdua-duaan, kan pergaulan bebas itu berlaku dalam bentuk yang tidak boleh dilihat secara fizikal. WhatsApp tapi WhatsApp mesra. WhatsApp bertukar gambar. WhatsApp dengan ayat-ayat yang menggairahkan. Kan WhatsApp buat video call. Kan menunjukkan aurat dan sebagainya. Jadi hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya lihat ini di antara luka dan ujian yang sangat berat bila pasangan jumpa bukti-bukti. Jumpa, ada PM, ada DM IG, ada PM FB, ada WeChat, ada Instagram, DM dan kita sebutkan apa sajalah tanpa sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan pergaulan bebas juga boleh berlaku dalam grup. Contoh, dan ini dah banyak berlaku. Bila isteri tengok ada grup sesama lelaki. Lepas tu isteri pun cek telefon suami. Bang, ini grup apa ni bang? Alah itu sesama lelaki, awak tak payah tengok lah. Awak tak payah tengok lah, itu grup sesama lelaki, adalah hal-hal lelaki bincang. Ramai mana isteri dah cerita pada saya, dia kata, Ustazah, saya hari tu buka telefon suami saya. Memang grup tu lelaki semua. Tetapi apa yang di-share dalam grup itu? Gambar, video lucah perempuan-perempuan. Gambar, video jual lelaki. Kan sebab apa lelaki seksi pun di-share dalam tu. Kan dengan ayat-ayat lucah mereka berkongsi. Apa hukum berada dalam grup seumpama itu? Hukumnya adalah haram. Oh, kenapa haram Ustazah? Bayangkan kalau kita duduk di satu tempat yang mana di situ orang dedah aurat. Orang bertelanjang. Orang buka baju sampai tidak ada suara benang. Dan kita kata, kenapa duduk dalam tempat macam ni? Kita cakap, saya tak buat apa-apa, saya tengok je. Oh, saya tengok je dia orang berzina, saya tak buat apa-apa. Saya bukan berzina, saya tengok je dia orang berzina, yang tu berpeluk, yang tu bercium-cium, yang tu perempuan pakai separuh bogel. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan sekalian, saya percaya tak ada orang yang akan duduk dalam tempat yang macam tu dan masih berkata perbuatannya tidak salah. Jadi berada dalam satu grup WhatsApp ataupun apa-apa grup yang tertutup ini, dalam keadaan grup itu berkongsi maksiat.
berkongsi dosa, berkongsi aurat, perbuatan zina orang lain dan sebagainya, maka berada di dalam grup itu bukanlah satu perkara yang Allah redha, bahkan Allah murka. Jadi, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, saya nak kongsi bagaimana cara penyelesaian. Ada beberapa kaedah dan apa pengalaman saya bila berhadapan dengan situasi ini. Okey, sama juga kita orang perempuan, sahabat-sahabat. Saya cerita gambaran ni bukan kerana saya bagus dan bukan kerana suami saya terbaik, tidak. Saya juga ada membuat kesilapan demi kesilapan dalam usaha saya menjadi seorang wanita yang lebih baik. Subhanallah, saya bukan wanita yang baik tetapi berusaha untuk jadi wanita yang baik. Sama juga suami saya, subhanallah. Kami suami isteri tidak boleh, kami meletakkan daripada awal sefahaman tu lah. Tidak ada istilah privasi. Mungkin adalah privasi itu yang kita hormati, itu adalah tu kan. Tapi kalau telefon tidak ada istilah privasi. Tidak ada password, memang kami bebas. Suami saya boleh check dan suami saya memang selalu check dan saya suka suami saya check. Sama juga saya juga check telefon suami saya. Check WhatsApp. Ada orang kata Ustazah tak percaya ke? Bukan isu tak percaya. Saya percaya pada suami. Suami juga percaya pada saya. Tapi ia adalah dalam konteks berhati-hati. Ataupun saya kira itu adalah kaedah suami saya menjaga saya dan saya menjaga suami saya. Kerana tahu telefon ini akan disemak, akan dicek pada bila waktu, maka saya sentiasa berhati-hati. Saya sentiasa menjaga komunikasi secara alamaya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, apa syarat suami saya letakkan? Jika ada urusan dengan lelaki, kan, apa urusanlah perniagaan ke, dengan pembekal lelaki ke, ataupun mungkin ada perbincangan tentang penulisan tapi yang melibatkan pihak publication itu pihak lelaki. Mesti jadikan terus grup. Saya tidak dibenarkan untuk mesej secara personal. Jadi suami saya kata terus buat grup. Buat grup saya, suami dan lelaki tersebut. Mungkin ada kata Ustazah berurusan lelaki. Ya ada, banyak urusan yang melibatkan urusan ini dengan pihak lelaki. Penyebitan, penulisan, kajian, teguran-teguran. Saya terima selalu teguran daripada ni, terus buat grup supaya suami saya ada. Sebab apa? Bila kita WhatsApp berdua dengan lelaki, kadang-kadang mula dengan serius, tapi lama-lama dia boleh pergi kepada sesuatu yang haram, sesuatu yang makruh, sesuatu yang melalaikan. Sebab apa? Dia umpama bercakap dalam bilik berdua. Masya Allah. Mula-mula okey lagi, lama-lama ada yang ketiga iaitu syaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi biarlah suami terus ada di dalam tu dan kita pun rasa apa? Nak berhati-hati, nak berjaga-jaga. Kita tak akan bergurau senda di hadapan suami kita ada dalam tu. Kita tak akan bagi emoji yang senyum mata sepet. Kita tak akan bagi emoji yang berlebih-lebihan. Kita cakap sekadarnya sahaja untuk perbincangan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekian, itu di antara kaedah supaya tidak berlakunya ikhtilat. Jadi sanggup tak suami nak libatkan kita dalam perbincangan? Mungkin ada yang simple-simple rakan sepejabat tu sebab banyaknya berlakunya konflik ataupun kita sebut curang di tempat kerja, skandal di tempat kerja. Jadi saya tak boleh nak kupas panjang masalah ikhtilat, pergaulan bebas. Masalah ikhtilat, pergaulan bebas ni tuan-puan sekalian memang berlaku bukan alam fizikal saja tapi banyak di alam maya. Dan saya nak jelaskan, ramai ibu bapa tak suka anaknya bergaul bebas tetapi ibu bapa di tempat kerja tak jaga ikhtilat. Boleh bertepuk tampar walaupun berlapik tidak dibenarkan dalam syarak kita. Boleh duduk makan sama-sama, duduk depan-depan lelaki perempuan di meja makan. Boleh pula melawak sesuatu yang lucah. Jadi kalau kita tak jaga ikhtilat ataupun pergaulan, batasan pergaulan, janganlah kita nak harap anak kita di sekolah, di universiti boleh jaga ikhtilat atau pergaulan bebas. Memang anak kita tak nampak, tuan-puan sekalian, bagaimana cara kita bergaul di tempat kerja. Tetapi Allah Maha melihat, malaikat Maha mencatat. Maka kena ingat apa yang kita lakukan boleh beri efek dan kesan kepada anak. Bukan salah anak, tetapi Allah nak beri kita berubah. Sebab tu bila anak ibu bapa tangkap, tengok mesej WhatsApp anak dengan lelaki mesra, cakap benda yang mengarut. Masa nak tegur anak tu, mesti kena bermula dengan diri, rasa kesal dengan diri sendiri.
Ya Allah, anak aku macam ni. Ingat balik apa yang kita buat. Sebenarnya apa yang berlaku pada anak, Allah nak tegur kita sebab anak adalah cerminan diri kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tengok lagi antara isu lain, luka dan rumah tangga. Tak sefahaman. Terlalu sibuk hingga kurang masa dengan anak dan isteri. Suami, isteri selingkuh dengan orang lain iaitu kita sebut curang. Suami isteri ambil kesempatan antar pasangan. Ego, tak solat, masa banyak dengan handphone. Okey, tak bertolak ansur, tak fahami perasaan pasangan, tiada masa berkongsi masalah. Expectation, kan? Tinggi sangat pada pasangan. Pentingkan di sini buang masa dengan game tak boleh ditegur. Saya nak sebut pasal game. Maaf ya, saya random. Ada satu kisah benar yang ditulis oleh seorang peguam, saya baca semalam. Saya tengok nama peguam ni. Perceraian berlaku punca daripada game. Dan bukan satu cerita ni saja. Dan bukan satu kes. Memang banyak sangat kes penceraian kerana game. Main game. Lagi-lagi zaman sekarang, game ni dah ada judi game. Dah ada pendapatan daripada game. Main game kalau menang dapat duit sekian-sekian. Main game kan boleh sampai peringkat ni sampai peringkat antarabangsa pun ada. Kita sangat kecewa bila ada sekolah sendiri yang menganjurkan pertandingan game di kalangan pelajar. Siap ada RM1. Seolahnya itu adalah satu cara untuk mendidik anak-anak hari ini. Memang tak bersetuju. Tapi saya tengok hari itu memang ada pihak-pihak yang menentang apa yang dilakukan oleh pihak sekolah kerana dikata game itu game yang untuk menjana kena intelektual. Apa pun puan-puan sekalian. Atas dasar apa pun game adalah satu aktiviti yang tidak sihat. Jadi ramai suami ni ataupun isteri perempuan ketagih main game ni sampai 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Sebab apa? Nak target ni untuk menang dan sebagainya. Dan tak mustahil memang itu antara punca tertinggi semakin tinggi penceraian. Kalau kita fikirkan, ni kenapa nak bercerai? Dia kuat main game. Ada pasal lain tak? Tak ada. Dia ada pukul? Tak ada. Dia ada maki hamu? Tak ada. Habis tu takkanlah sebab game dia nak bercerai. Dia tak akan jadi takkanlah sebab game saja. Sebab game dia akan melarat kepada masalah komunikasi, pengabaian tanggungjawab, kan bila tak tidur sampai 3-4 pagi, tak bangun solat subuh, kesan tak bangun solat subuh, apa yang berlaku, bangun 3 pukul 10-11 pagi, isteri dengan kelakar beruruskan anak-anak dan sebagainya. Dia memberi luka yang sangat dalam sebab game. Yang saya baca kes semalam, suami ni dia lafaz talak pada isteri. Sebab apa? Bila dia main game, isteri marah. Bila dia stres, dia makan ubat. Ubat tu buat dia lalok. Dia macam tak sedar tak sedar macam itulah. Subhanallah. Dan dalam keadaan dia tak sedar, banyak kali dia lafaz cerai pada isteri. Sebab apa? Dia stres sebab isteri marah dia main game. Isteri memang dah stres. Suami ni ketagih game. Tuan-puan sekalian. Dan kesan daripada tu, isteri melepaskan dengan perkataan. Awak bila nak berhenti main game, baik awak pergi kerja, awak gini-gini, kenapa awak macam ni? Dah lah awak tak uruskan anak, awak tak bantu saya gini-gini. Lepas tu dia pula stres bila kena marah dengan isteri. Dia rasa isteri tak memahami dia. Isteri tidak menyokong aktiviti yang dia buat. Dia kata inilah cara dia. Kesilapan besar, ramai orang kata main game untuk lepas stres. Main game untuk release stres. Sebenarnya main game, ia menambah stres. Masa main sikit-sikit mungkin ya. Tuan-puan sekalian, Allah berfirman, ala bizikrillahi tasma'inul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, kamu berzikir kepada Allah, jiwa kamu akan tenang. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi sekarang kita nak pergi. Ustazah macam mana ni? Ustazah panjang lebar dah Ustazah terang. Kami dah faham dah tu. Kan keburukan game semua tu memang dah faham. Sekarang ni macam mana jalan penyelesaian? Saya nak rangkumkan tentang ketagihan gadget. Sama ada ketagihan game, ataupun ketagihan video lucah pornografi, ataupun ketagihan chat. Kan dia punya ketagih chat, ataupun ketagihan baca komen. 2 jam, 3 jam tu, dia bukan buat apa pun, baca komen orang je. Ini dah ada masalah dah ni ketagihan. Dia buka page-page yang suka viral-viral isu ni kan. Oh bulan ke, oh bintang ke, oh matahari ke, siakap keli ke, siakap langkawi ke, kan. Apa lagi, macam-macam lah ya, pen merah, pen biru, pen kuning, macam-macam lah ya. Kan banyak page-page portal-portal yang gosip ni. Kalau kita layan, memang tak habis.
Kan? Bila baca satu isu, leka pula baca komen. Baca komen, lepas tu gelak seorang-seorang, lepas tu suka puas hati. Macam-macam tuan-puan dan mati Allah sekalian. Ada tu, dia habis ketagih apa? Komen. Komen sana, komen sini, maki sana, maki sini contohnya. Ataupun ketagihan apa? Orang perempuan ini juga penyakit, ketagihan selfie. Kejap selfie, 20 selfie satu gambar je yang lulus, lepas tu share. Nak dapat selfie yang terbaik itu ketagih selfie. Maksud saya apa jua bentuk ketagihan yang melibatkan gadget. Anak ketagihan TikTok, itu boleh cerita ketagihan duduk upload video-video TikTok dan sebagainya. Satu hari kalau tak upload video TikTok, video joget-joget, dia rasa macam ada benda unfinished business, ada benda tak settle. Jadi kalau nak cerita pasal isu ketagihan gadget, ada banyak sangat pecahan dia. Ketagihan ni macam-macam. Ada yang ketagih apa? Ketagih tengok buka shopping. Lazada ke, kan, Shopee ke, apa sajalah, banyak lagi lah. Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Saya bawa satu kisah. Ada seorang wanita datang, ustazah menangis-nangis, ketuk pintu rumah dia. Ni cerita ni memang dah lama, bukan dah lama sangat, dalam tahun lepas. Menangis-nangis. Lepas tu saya sebenarnya bukan mudah juga sebenarnya orang nak datang ke rumah tiba-tiba. Tapi mungkin ada yang rapat-rapat tu dia datang tiba-tiba tanpa notis, kan, tak mesej tak apa, dia datang je. Jadi bila datang nangis-nangis saya rasa mungkin berat ni. Okey, bila dia jumpa, dia cerita, ustazah, saya sedih sangat bila PKP, suami saya memang banyak kat rumah. Kan, suami saya ni kaki masjid, ustazah. Setiap 5 waktu solat selalu pergi masjid. Ini cerita dalam PKP hari tu, masjid tu pun tak tutup terus tu, tak boleh pergi langsung. Jadi suami saya dah tak pergi masjid, suami saya dah gini-gini. Dan apa yang menyedihkan ustazah, saya baru tahu yang suami saya selama ni yang tidur lewat malam, saya ingat dia buat kerja apa semua. Rupanya dia langgan dan dia tengok koleksi dia banyak video lucah. Dan bila saya tahu, saya dah tegur, suami saya jawab, saya bukan buat zina pun, saya tengok je. Kan, macam-macam lah alasannya. Dia kata, ustazah saya dah muak, saya dah jijik. Dia kata, saya dah jijik ustazah, saya dah jijik. Saya rasa saya dah tak boleh nak teruskan dah perkahwinan. Kadang-kadang kita fikir, takkanlah sebab itu seorang wanita sanggup minta cerai kan. Kata saya dah gelis ni. Sebab apa? Bermula daripada tengok pornografi, dia beri kesan kepada hubungan intim suami isteri. Dan ini bukan luka yang sedikit. Bukan luka yang sedikit. Ini antara luka parah dalam rumah tangga apabila mengetahui pasangannya melakukan maksiat. Melakukan maksiat. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan apabila berlaku ketagihan maksiat, ini sangat bahaya. Sebab maksiat ini bila ketagih, ia dibantu oleh jin, syaitan, iblis, hawa nafsu. Bergabung semua tu bukan senang nak baiki. Kemudian apa yang saya cakap masa tu kepada isteri ni, saya kata, puan macam ni. Apa perasaan puan sekarang? Jijik, geli, saya rasa macam kotor, saya dah tak boleh nak layan suami. Saya nak tengok muka dia pun saya tak sanggup. Sebab saya terbayang, sebab saya tengok video-video lucah yang suami saya tengok tu. Memang terlalu lucah ustazah, tak ada surat benang dan sebagainya. Jadi saya tak boleh nak terima suami ayah kepada anak-anak saya macam ni. Kan saya pun rasa macam nak solat berjemaah, dia jadi imam pun saya tak sanggup. Sebab saya terbayang apa yang dia tengok, apa yang dia buat. Sebab susulan daripada tengok video lucah, buat onani, masturbation. Onani itu haram. Walaupun ada yang meletakkan makruh tahrim, itu pun ada sebab-sebab. Melepaskan air mani dengan tangan sendiri, itu hukumnya adalah haram walaupun ada pendapat mengatakan makruh. Itu pun ada sebab tertentu barulah jatuh pada makruh. Tengok video lucah memang jelas haram. Walaupun alasan untuk belajar. Memang ramai yang kata ustazah kami tengok suami isteri sebab nak belajar. Benda tu tidak perlu belajar sehingga tengok aurat dan perbuatan zina orang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia tanya apa yang perlu dibuat ustazah. Saya kata sekarang puan rasa benci, jijik, lepas tu fikir tak nak terima dah suami ni, kan? Sekarang ni saya minta untuk kali terakhir sebelum puan ambil keputusan nak minta cerai dan sebagainya. Rasa tak boleh hidup dengan suami yang macam ni. Untuk sebelum apa-apa berlaku, saya minta puan pandang dulu suami tu sebagai orang sakit. Itu yang saya minta. Pandang dia orang yang sakit. Sakit apa ustazah? Ustazah dia tak sakit, dia sihat. Saya kata suami puan sekarang sedang sakit jiwanya.
sakit rohaninya, sakit mentalnya. Orang yang sakit, bila kita letak dalam mindset kita dia sedang sakit, maka kita akan fokus kepada bagaimana nak mengubatinya, bagaimana nak merawatnya. Tapi kalau puan nampak suami seorang pendosa, seorang jijik, seorang kotor, seorang bermaksiat, seorang yang puan benci, puan tak akan nampak jalan untuk bantu suami kembali ke pangkal jalan. Tertutup, puan akan blank, puan akan rasa sebab perasaan jijik, benci semua itu akan menguasai kita. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Mula-mula saya jernihkan, saya betulkan dulu mindset. Sebab apa? Sebelum mengalah kena berjuang dulu. Berjuang dulu. Saya mudah je kalau saya kata kalau puan rasa macam tu, puan mau cerai je lah. Puan pergilah kat pejabat agama. Itu jauh lebih mudah daripada saya nak guide supaya fokus kepada penyelesaian. Saya kata puan, suami ada kebaikan tak sebelum ni? Baik, suami orang baik Ustazah. Orang baik. Puan pernah sakit tak? Pernah. Puan pernah buat salah? Pernah. Puan pernah buat maksiat? Mestilah pernah Ustazah, kita orang biasa. Masya Allah. Bila time puan buat salah dan puan buat kesilapan, suami puan maafkan tak puan? Ya, dia maafkan saya. Suami puan tegur tak? Dia tegur. Masya Allah, Allah Akbar. Puan sepanjang puan hidup dah 40 tahun ni, puan pernah tak sakit? Pernah. Adakah sehat sepanjang masa? Tidak, ada waktunya sakit. Begitu juga dengan rohani, begitu juga dengan mental. Sekarang suami puan sedang sakit. Sakit rohaninya, sakit mentalnya. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila saya tak nak guna ni, boleh tolak tepi je sebab nampak warna hitam dalam ni. Jadi saya kata sekarang fokus kepada bagaimana nak merawat sakit suami. Macam tu kan. Saya pun katakan begini, sekarang apa yang puan buat supaya suami berhenti tengok pornografi, tengok benda-benda lucah ni? Dia kata saya marah dia, saya tutup wifi, saya macam-macam lah Ustazah saya cuba. Saya merajuk, saya tak tegur dia, saya macam protes. Saya kata macam ni sekarang. Kalau puan buat, puan nak tak suami berubah? Nak lah Ustazah, saya nak macam dia yang dulu, saya nak. Tapi dah berbulan-bulan belum berjaya. Kalau puan dah cuba dengan cara yang demikian tapi belum berjaya, bahkan semakin bergaduh besar sekarang ni tak bertegur siapa, jadi puan kena tukar dah method, kena tukar. Kalau betul nekat dan fokus puan supaya suami berubah, maka puan kena letakkan ego tepi, pejam mata lah dulu dengan ego, dengan ego kita, emosi kita letak tepi dulu, fokus perubahan dan kita berdoa dan mengharapkan suami kembali seperti dulu. Masya Allah. Jadi saya kata sekarang ni puan layan suami baik seperti dulu, puan taat pada dia, puan berwajah manis seperti dulu, subhanallah. Dan apa yang perlu puan buat sekarang adalah teruskan berdoa dan jangan tegur lagi. Saya cakap macam tu. Saya kata tak payah tegur lagi. Ustazah, maksud Ustazah tak payah tegur yang dia tengok tu. Tak payah. Kenapa Ustazah? Kan kita kena cegah kemungkaran. Cegah kemungkaran ada pelbagai cara. Puan dah cuba cara tegas, betul? Puan dah tegur cara terus terang, betul? Puan dah buat macam-macam kan? Ya Ustazah, saya dah buat semua cara tu. Bahkan saya dah report pada mak dia, contohlah kan? Contoh. Jadi sekarang puan kena ubah dah cara. Tidak menegur bukan bermaksud kita tidak mencegah kemungkaran. Bukan kerana kita bersetuju. Subhanallah. Jadi buat masa ni puan fokus juga memperindahkan diri. Mungkin ada teguran Allah untuk kita. Mungkin kita sini dah lama tak jaga badan, tak jaga kesihatan, tak berikan khidmat yang terbaik kepada suami. Mungkinlah kita dah tak sama 10 tahun dulu. Kalau kita kata suami berubah, kita pun berubah. Wahai para wanita sekalian, kesihatan hubungan suami isteri sangatlah penting untuk dijaga. Sangat penting. Kita perlu berwangian, kita perlu dilihat indah, menarik, cantik. Dan ramai orang perempuan kata, oh Ustazah, bolehlah cakap macam tu. Kau nak suruh isteri cantik, suami kenalah hantar isteri tu pergi spa. Hantarlah suami isteri tu pergi salon. Kan belilah baju cantik-cantik. Jangan nak isteri cantik saja. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Ini dia antara mindset hari ini. Saya tengok kan kalau ada isu, contohnya isu apa? Kalau suami ni nak nikah lain, cari lain ataupun ada perempuan lain, suami ni kata awak tak menarik, awak tak macam dulu sekian-sekian. Perempuan mesti melenting. Saya tengok perempuan mesti melenting.
Oh, tak sedar diri, padahal diri pun boyol. Oh, tak sedar diri. Padahalnya itu jasa seorang isteri dah mengandung, dah ni dan sebagainya. Wahai para wanita sekalian, mohon maaf ya. Masya Allah. Mohon maaf, saya sebutkan ini sebagai seorang wanita juga. Masya Allah. Bagi saya, seorang wanita bila nak kelihatan indah, sehat, cantik, berseri-seri, sebenarnya bukan memerlukan belanja yang tinggi. Kita jaga makan, kita amalkan senaman-senaman yang ringan ke yang berat, biar kita ada berpeluh. Kemudian kita banyakkan minum air kosong dan banyak sebenarnya rawatan-rawatan untuk muka ke, untuk kulit badan ke, ikut rawatan tradisional. Contoh, saya ada seorang sahabat ni, ada kawan ni, saya tengok kulit dia bersih sangat. Kulit dia bersih. Lepas tu saya tanya dia, awak pakai apa? Kan bersihnya skincare. Kau pakai skincare apa? Saya punya tak puas hati ni, saya kata, nampak macam lain. Kulit awak memang lain. Berbeza dengan sebelum ini. Dia makin cerah, kemudian makin bersih, walaupun usia semakin bertambah. Kan, buat rawatan ni, ada cucuk-cucuk dia kata tak ada. Lepas tu dia kongsi, lepas tu buat rawatan apa ni? Kan, buat rawatan apa ni? Lepas tu dia kata, tahu tak dia buat apa? Air beras tuan-tuan sekalian. Masya Allah, cuba cari khasiat air beras, memang semua orang tahu. Dia kata air beras tu memang setiap kali basuh beras, dia akan simpan air beras tu. Dia akan simpan, bukan dibeli anda siap sebab buat sendiri memang lain. Kan? Lepas tu dia akan gosok-gosok ke muka dan gosok-gosok seluruh tubuh. Saya kata, wah percuma. Kita ni selalu basuh beras dan percuma. Dan saya tengok perubahan sebelum dan selepas dan dia buat konsisten setiap hari. Dia memberi khasiat yang sangat baik untuk kulit. Ya, pernah buat kerja, buat kena rajin, memang betul. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu, kalau kita cari alasan, kita boleh bina beribu-ribu alasan. Dan bila berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini, kita terluka, kita mula nak meletakkan kesalahan tu kepada orang lain. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya berpengalaman sebagai perunincara rumah tangga. Kami buat statistik kajian. Antara punca tertinggi masalah rumah tangga. Dan kita perlu admit, kita perlu terima punca-punca ini dan cari penyelesaian. Macam mana kami buat statistik? Kalau pada 1 tahun itu aduan, contohnya 5,000 aduan kita terima, sebab setiap aduan kita akan buat report punca masalah rumah tangga, cadangan penyelesaian dan bagaimana kes ini selesai. Sama ada selesai di mahkamah penceraian ataupun selesai dengan ditutup kes, mereka berdamai. Sebab itu hasil pada statistik inilah yang membentuk bagaimana saya membantu menyelesaikan masalah rumah tangga. Saya pernah jadi ketua unit runding cara, ketua kaunselor lah macam tu, ketua unit runding cara. Selama 4 tahun sebagai ketua unit, pelbagai kes handle dan kita buat statistik yang cantik supaya kita boleh belajar. Saya sebutkan perkara pertama, punca luka dalam rumah tangga ataupun masalah rumah tangga, punca paling utama dan pertama adalah bermula daripada pengabaian tanggungjawab kepada Allah. Itu nombor 1. Walaupun klien datang, Ustazah saya nak ada masalah rumah tangga, puan ada masalah apa ya? Masalah suami saya gini. Ada orang lelaki pula datang gini. Tetapi soalan yang wajib saya akan tanya. Saya sini sebagai perunding cara, sebagai kaunselor akan tanya. Minta maaf, saya nak tanya bab solat. Tapi Ustazah, itu bukan punca utama. Saya bab suami saya tak solat okey lagi Ustazah. Tapi sekarang isunya dia ni Ustazah main judi. Dia ni kuat merokok. Dia ni main perempuan. Contoh ya. Tetapi ramai yang tak sedar. Punca utama adalah bab solat. Masya Allah. Kalau bagi yang solat, Ustazah, dua-dua solat. Cek, adakah solat selalu di hujung-hujung waktu? Adakah jaga solat yang tenang, solat yang dengan sunat-sunatnya dan sebagainya? Allahu Akbar. Sebab itu hadis Nabi SAW. As-salatu imaduddin, solat itu tiang agama dan tiang kehidupan. Faman aqamaha. Barang siapa yang mendirikan solat, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya ia sedang mendirikan dan ia sedang membangunkan agama dan kehidupannya.
Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan solat faqad hadamaddin, maka sesungguhnya dia sedang meruntuhkan agama dan meruntuhkan kehidupannya. Ad-din juga memasuk kehidupan. Subhanallah. Akhirnya antara titik kami dapat punca utama masalah rumah tangga, ia ada kaitan rapat dengan solat. Sama ada solat penuh, solat, tak solat langsung ataupun solat cincai. Asal solat sahaja. Subhanallah, Allahu Akbar. Ia sangat mempengaruhi. Masya Allah. Boleh dikatakan kalau 100 orang datang mengadu, 98 orang bermasalah dengan solat. Jadi punca utama yang sebenar adalah berkaitan dengan solat. Dia akan jejas. Kalau masalah komunikasi dengan Allah, maka akan ada masalah komunikasi dengan pasangan. Bila dengan Allah tidak ikhlas, maka akan timbul tidak ikhlas dengan pasangan. Bila dengan Allah cincai-cincai, maka akan beri kepada kesan hubungan suami isteri juga cincai-cincai. Okey, itu masalah pertama. Punca penceraian dan masalah rumah tangga. Punca yang kedua iaitu pengabaian tanggungjawab. Dan ini mesti melibatkan orang yang abai solat, dia akan abai tanggungjawab dengan manusia. Abai tanggungjawab dengan Allah, maka akan jadi pengabaian tanggungjawab. Tak beri nafkah, isteri tak jalankan tugas rumah tangga. Tuan-puan sekalian, saya tidak bersetuju dengan yang disebutkan, ramai yang sebut kata sebenarnya tugas isteri ni layan suami saja. Bersiap sedia untuk suami. Bak makan, bak masak, bak ngemar rumah, bak semua tu sebenarnya tanggungjawab suami. Suami kena sediakan pembantu untuk isteri. Tuan-puan sekalian, kerana kata-kata seumpama ini tidak dikupas dengan teliti, akhirnya menjadi punca banyak rumah tangga bercerai. Cakap sedap, cakap senang. Kau nak cakap macam tu. Tapi ramai mana yang datang kepada kes-kes saya, isteri ni kata, Ustazah, betul kan? Saya dengar ceramah tu kata, sebenarnya masak, kemar rumah, sediakan makan minum, semua ni suami. Kan? Kita bukan tanggungjawab kita. Jadi kalau kita tak nak buat, tak berdosa, betul tak Ustazah? Sepatutnya suami kena sediakan pembantu. Sebab isteri kau dah penat buat urusan rumah tangga ni Ustazah. Isteri ni dah tak larat nak layan suami. Sebab itulah punca suami cari lain. Bukan punca isteri, tapi punca suami. Sebab suami yang tak sediakan, patut isteri dah serabai. Macam tu kan. Memang tak habis cerita tuan-puan sekalian. Kalau cerita ni kita nak pusing kot tu, pusing tuan-puan sekalian. Sedangkan pada zaman Rasulullah, para isteri Nabi, isteri Sayyidina Ali atau Sayyidatul Fatimah, kan melakukan kerja-kerja rumah. Bahkan mereka juga melakukan kerja di luar rumah. Isteri-isteri sahabat, isteri-isteri Nabi juga, kan Sayyidatul Fatimah juga buat kerja di luar rumah. Apa kerja di luar rumah tuan-puan sekalian? Bagi makan binatang, pergi bercucuk tanam macam Sayyidatina Asma, kan pergi keluar juga buat khidmat dan sebagainya. Tolong. Masya Allah. Maka tuan-puan sekalian, bukanlah kita katakan bahawasanya semua itu ada tanggungjawab suami, tapi sebenarnya tanggungjawab bersama. Berebut-rebut untuk melakukan kerja rumah, ia membawa erti kita berebut-rebut untuk menjalankan tanggungjawab suami isteri. Kalau kita berkongsi rumah, berkongsi juga kerja rumah. Kalau kita berkongsi anak, kita berkongsi juga kerja menguruskan anak. Kalau kita berkongsi makan, berkongsi juga masak. Maksudnya perkongsian di rumah tangga ini bukan hanya berkongsi momen-momen yang indah, tetapi berkongsi juga proses untuk mendapatkan momen indah. Memang seorang suami sangat suka isteri masak sedap-sedap, tapi kena bersama-sama untuk menghasilkan masak yang sedap itu. Mungkin suami kata, Ustazah, saya mana sempat masak, saya balik isteri dah siap masak. Suami ambil part apa? Bahagian potong bawang dah siap-siap, potong daging, bersihkan ikan, bawa balik pasar, suami dah siap dah. Balik pada pasar, suami bersihkan ikan, suami dah siap elok-elok, letak dalam frozen. Suami dah siap bawang, kupas-kupas, dah siap bawang merah, bawang putih, simpan dalam peti ais. Halia dah siap ni, serai pun dah cantik. Jadi isteri bila nak masak tinggal keluarkan satu bekas seafood, satu bekas ayam yang cukup untuk isteri. Subhanallah. Walaupun tak dapat masak sama-sama, tapi penyediaan suami dah buat awal lagi. Dan ini diamalkan dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia tidak ada istilah ini kerja kamu, ini kerja saya, ini bukan kerja saya, ini kerja awak. Tetapi rumah tangga adalah sebuah perkongsian. Bukan perkongsian rehat sama-sama, bukan perkongsian tengok TV sama-sama saja, bukan perkongsian rumah bersih seronok, tetapi proses juga dikongsi. Nak dapat rumah bersih, baiki jannati, proses bersihkan rumah perlu bersama-sama. Semua sedap, suka makan sedap, isi masak. Tapi proses nak dapat masakan yang sedap itu perlu dilalui bersama-sama.
Semua suka kalau semua baju dah basuh. Tapi proses itu perlu lalui bersama-sama. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Masya Allah. Saya nak sebut punca yang kedua tadi iaitu pengabaian tanggungjawab. Yang ketiga, punca utama pencahayaan rumah tangga adalah kewujudan orang yang ketiga. Kewujudan orang yang ketiga. Pihak ketiga ini, ia boleh jadi daripada pasangan yang curang, boleh jadi juga daripada kawan-kawan yang campur tangan, boleh jadi juga daripada keluarga. Ibu kandung, ayah kandung, adik-beradik kandung, ibu bapa mertua ataupun ipaduan. Subhanallah, banyak perceraian yang berlaku disebabkan campur tangan keluarga. Ada satu pasangan ni datang nak bercerai, memula isteri datang. Ustazah, kami dah bersetuju untuk melakukan proses perceraian. Mana suami? Nanti suami saya akan datang semula. Suami saya akan datang semula. Macam itulah dia kata, kami datang asing. Dan kami sebenarnya dua-dua dah bersetuju. Sebab syaratnya sebelum bercerai datang dulu kaunseling. Saya kata okeylah, tak apalah, saya tunggu suami pula. Saya nak dengar pada suami, betul ke dah bersetuju untuk suka sama suka bercerai. Macam tu kan. Lepas tu suami datang. Suami pun terangkan, Ustazah, sebenarnya saya tak nak bercerai. Saya tak bersetuju pun nak bercerai. Isteri saya je cakap macam tu. Dan untuk pengetahuan Ustazah, kami ni kahwin lebih kurang hampir 1 tahun. Dan sebenarnya kami loving couple. Saya sayang dia, dia sayang saya. Cuma hari tu adalah masalah sikit, saya akui itu kesilapan saya. Tapi silapnya isteri saya terus bercerita kepada mak ayah dia. Ya, isteri saya ni memang anak yang manja Ustazah, anak yang manja. Kan, anak bongsu ke anak tunggal saya tak ingat. Jadi sejak daripada tu, mak ayah dia dah tak izinkan dah saya untuk berjumpa dengan isteri saya. Isteri saya pun sama tak dibenarkan. Kami pernah berwhatsapp, pernah mesej nak bersama-sama semula. Tetapi mak ayah dia memang tak benarkan dah. Macam tu kan. Lepas tu dia kata, Ustazah boleh tak rancang satu pertemuan saya dengan isteri sebab saya dah rindu sangat. Isteri saya pun rindu saya Ustazah. Tapi dia buat macam ni sebab ikut kehendak ibu dan ayah dia. So ibu ayah dia gunakan perkataan dah tak redha dah anak dia kalau kembali semula kepada saya. Macam itulah ayat ibu ayah dia. Allahu Akbar. Jadi akhirnya saya ingat lagi kes ni, saya bersetuju dengan suami. Saya kata okeylah encik, saya akan bagi surat untuk isteri hadir. Dan sebab apa? Bila isteri tu dia dapat surat, dia akan call. Dia kata, Ustazah boleh tak saya tahu sebenarnya suami saya akan hadir tak? Dia tak hadir. Kenapa puan? Tak apalah sebab saya tak nak jumpa dia. Mak ayah saya tak benarkan saya jumpa dia. Saya tak nak jumpa dia. Jadi kalau suami saya tak hadir, maka saya akan hadir. Saya menipu ke? Ada satu hadis Nabi kata tidak dikatakan menipu bagi orang yang nak menghubungkan silaturahim, nak mendamaikan antara dua saudara. Masa tu saya fikir macam tu lah. Saya fikir okey, saya try dulu kaedah ni. Lepas tu suami dah ada dalam bilik ni. Suami ada dalam bilik. Isteri pun sampai. Maksudnya suami ni sampai awal dulu. Dalam bilik runding cara. Isteri pun sampai. Bila isteri sampai, isteri masuk bilik, terkejut tengok suami ada. Sebab apa? Dia ingat suami dia tak ada dan mak ayah dia bagi dia datang sebab saya cakap tak ada. Bila masuk dalam bilik, tengok suami dia, apa yang berlaku, isteri menangis teresak-esak, peluk suami, salam cium tangan. Mereka dah tak perasan dah saya ada kat depan ni. Saya kata sabar, tuan, puan sabar, saya ada ni. Saya ada lagi depan ni. Jangan buat drama pula kan. Sebenarnya diorang sangat saling berkasih sayang, sangat saling mencintai. Diorang sebenarnya memang rindu, memang nak bersama. Allahu Akbar. Menangis-nangis berdua-dua ni. Lalu bincanglah elok-elok macam mana nak selesaikan. Akhirnya perbincangan, saya perlu panggil ibu bapa. Masa panggil ibu bapa, saya ingatkan. Ingatlah, jangan kita salah guna kuasa ibu bapa. Jangan kita salah guna kuasa sebagai ibu bapa. Mendesak anak dan menggunakan perkataan, kalau kamu balik semula pada suami kamu, kamu anak derhaka. Sebenarnya derhaka ini bukan dijatuhkan hukumannya oleh ibu bapa. Bukan bila ibu bapa kata kita anak derhaka, kita tu derhaka, tidak. Yang meletakkan perbuatan itu derhaka atau tidak adalah Allah sahaja. Dan saya ingatkan kepada ibu bapa tersebut, saya kata sebelum anak kita derhaka kepada kita, kita kena muhasabah. Kita bimbang kita yang derhaka kepada Allah sebenarnya. Anak adalah amanah. Bila anak kita ada berlaku salah faham seperti ini, maka tanggungjawab kita mendamaikan, bukan menambahkan luka lagi dalam rumah tangga mereka. Tugas kita perlu berlaku adil, perlu dengar dua belah pihak dan sebagainya. Bahkan pernah seorang suami tanya saya, seorang lelaki tanya saya, Ustazah,
emak saya perintahkan saya ceraikan isi saya. Saya tanya, encik ada anak tak? Ada 4 orang anak. Encik sayang tak isi? Sayang. Kenapa mak suruh ceraikan isteri? Mak saya tak suka isi saya daripada dulu sebenarnya. Mak saya ada pilihan dia. Mak saya sekarang ni sebut pada saya, kalau saya tak ceraikan isi saya, maka mak saya tak redha. Susu-susu yang dia bagi pada saya sampai ni mak saya tak redha. Kemudian mak saya dah tak nak mengaku saya anak dia. Dan mak saya kata saya ni anak derhaka. Lepas tu suami ni kata, Ustazah, bukan ke memang kena taat perintah mak? Saya tanya dia balik, mana kena taat? Perintah mak ke perintah Allah? Perintah Allah nombor 1, perintah mak nombor 2. Apa perintah Allah kepada encik? Perintah Allah kepada saya setelah saya mengakad nikah, saya akad nikah adalah untuk amanah isteri, adalah amanah untuk saya jaga. Anak-anak zuriat keturunan saya adalah amanah. Kalau encik lapaskan nikah, lapaskan talak sebab ibu paksa, anak-anak akan jadi mangsa. Anak-anak itu ada tanggungjawab encik untuk memberi nafkah. Nafkah bukan bentuk dalam bentuk duit saja. Nafkah juga datang dalam bentuk kasih sayang, pendidikan, perhatian. Bagaimana encik nak bagi semua itu jika hidup berasingan? Allahu Akbar. Jadi apa yang saya perlu buat, Ustazah? Encik hormat ibu, jangan berkasar, terus jaga hati dia, dan encik dilarang untuk menceraikan supaya ibu tidak terus melakukan dosa. Sebenarnya seorang ibu ayah memaksa seorang anak lelaki untuk melafazkan talak, kan, melepaskan, soalnya suami ni membuat satu perbuatan itu bukan satu perbuatan yang baik. Bukan kata, anak saya ni baik, sanggup ni, berkorban ni, kan, ceraikan isteri, tinggalkan isi anak-anak dia demi saya. Tak, itu bukan anak yang baik. Seorang anak yang baik, ia membantu ibu dia supaya tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesilapan. Sebab permintaan ibu itu bertentangan dengan perintah Allah. Perintah ibu itu bertentangan dengan syariat. Dan saya dapati banyak sangat rumah tangga yang bercerai-berai disebabkan perintah seorang ibu, seorang ayah. Tolong jangan guna kuasa veto seorang ibu ayah. Kena tahu limit kita, kena tahu batasan kita. Walaupun kita tak suka macam mana pun, walaupun hati kita terluka, tetapi tetap syariat itu berada di tempat yang pertama. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu isteri ni kan, suami ni kata, apa yang perlu saya buat sekarang? Terus jaga hati ibu, terus hormat ibu, terus raikan dia, terus berusaha untuk mendamaikan, berdoa. Doalah satu hari nanti ibu terima isteri. Habis tu yang dia kata, saya anak derhaka. Tuan, ada haka ke tidak bukan keputusan mutlak ibu tu. Tetapi Allah yang menentukan kita dah ke tidak. Jadi perbuatan saya dah ke tidak? Tidak. Sebab apa? Ada satu hadis Nabi, la ta'atan fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan apa-apa yang bermaksiat kepada Allah. Dan ini adalah perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Bila encik dah nikah, isteri itu tanggungjawab. Encik perlu jaga dan pelihara. Anak-anak itu tanggungjawab. Encik perlu jaga dan pelihara. Ada tanggungjawab yang perlu encik jawab di hadapan Allah. Bukan hanya tanggungjawab encik kepada ibu, tetapi encik juga perlu jawab di hadapan Allah. Tanggungjawab encik kepada isteri dan kepada anak. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-puan sekalian, bila ada berlaku pergaduhan suami isteri dalam rumah tangga, syariat sentiasa ada jawapan. Ada juga suami ni tanya, Ustazah, macam mana ya suami, mak saya perintahkan gaji saya 50% bagi dekat dia. Tinggal 50% lagi dan sebenarnya memang tak cukup pun belanja untuk isteri dan anak-anak. Jadi macam mana? Saya pun tanya, mak encik asnaf ke? Tak, dia ada ni, Ustazah, dia ada pencen, tak asnaf. Dan lepas tu saya kata, kita bawakan hadis Nabi, tuan-puan sekalian. Ini ada dalil semua tapi tak sempat, masa kita dah habis ni. Tuan-puan sekalian, untuk makluman, kewajipan nafkah bila seorang suami dah berkahwin, nombor 1 isteri, nombor 2 anak, nombor 3 baru ibu ayah. Ibu ayah memang wajib memberi nafkah kepada anak, tapi anak-anak tidak wajib memberi nafkah kepada ibu ayah. Kecuali ibu ayah tu fakir miskin, maka anak wajib memberi nafkah kepada ibu ayah. Kalau fakir miskin, asnaf. Subhanallah. Tapi kalau ibu ayah ada belanja, dia ada pencen, ada simpanan, maka tak wajib. Yang anak bagi tu hadiah, bukan nafkah. Sebab tak ada istilah anak bagi nafkah kepada ibu ayah. Suami bagi nafkah kepada isteri anak, ibu ayah bagi nafkah kepada anak. Itu ada.
Jadi Ustazah berdosa tak ni? Mak saya kata saya anak derhaka sebab mak saya perintahkan saya supaya bagi 50% gaji saya pada dia. Dan tinggal lagi 50% saya nak bayar sewa anak, isteri, sekolah apa memang tak cukup. Saya kata tak berdosa pun kalau encik bagi 20% saja, bagi 10% saja. Bahkan kalau encik tak mampu dan memang belanja cukup-cukup je untuk anak isteri, memang tak ada lebih walaupun RM10, maka encik tak berdosa pun kalau tak bagi kepada ibu ayah yang mereka sendiri dah mampu untuk survive. Faham ya? Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Apa yang saya cakap ni bukan sebab mikir-mikir saya je. Kalau saya bacakan memang ada perbincangan ahli ulama, bahkan ada hadis Nabi menjelaskan kedudukan tanggungjawab seorang suami selepas bernikah begini-begini. Subhanallah. Kena bezakan ya ketaatan kepada ibu ayah dengan tanggungjawab kepada isteri dan anak. Jadi Masya Allah muslimin muslimat, masa sebenarnya hingga pukul 11.30 saja ya. Ya, 11.30. Sekarang masa dah habis. Subhanallah, sebagai kesimpulan, terima kasih pada penganjur, kepada IPK Terengganu. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang melihat di FB dan juga di IG. Masya Allah, muslimat yang dihormati sekalian. Jika masalah rumah tangga tak nampak jalan penyelesaian, Ustazah, saya dah buat dengan cara A, cara B, cara C. Ustazah, saya dah semayang hajat, dah buat doa depan Kaabah lagi Ustazah. Saya dah buat semua ikhtiar Ustazah. Tapi tak nampak perubahan pada pasangan. Bila begini saya kata sekarang puan buat pilihan untuk terus bersama dan mengumpul pahala sabar dan Allah ganti dengan keluarga dan pasangan yang soleh di syurga. Ataupun puan ambil pilihan kedua untuk mohon berpisah. Dan kedua-dua tindakan itu baik. Kalau ditanya Ustazah mana lebih baik? Saya bertahan dan saya mengumpul pahala sabar ataupun saya berpisah dan saya mengumpul pahala sabar. Saya kata kedua-duanya baik. Saya tak boleh katakan lebih baik bersabar puan. Tak. Sebab saya dah melalui banyak pengalaman. Saya jumpa ramai suami yang lepas bercerai berpisah dengan isteri yang berakhlak buruk. Dia lebih bahagia dengan anak-anak. Saya jumpa ramai wanita selepas bercerai dan berpisah dengan suami. Dia boleh bahagia dengan anak-anak. Dia boleh move on, dia boleh ketenangan dalam hidup. Dan bukannya istilah kita kata, oh dia dah hilang sabar sebab tu dia bercerai. Tak. Bercerai juga perlukan kesabaran. Bercerai juga perlu berhadapan dengan fitnah, sangka buruk, caci, nista orang ramai. Nak jadi janda, nak jadi duda bukan mudah. Ramai, kita kata janda banyak menderita, banyak ujian. Duda pun sama. Kan duda dianggap sekian-sekian. Allahu Akbar. Apa dia? Isteri perlu bekerjakah? Okey, ada soalan tu. Ustazah, zaman sekarang adakah isteri perlu bekerja? Masa saya nak berhenti kerja dulu, sahabat-sahabat sekalian, itu antara ayat yang selalu ramai orang kata. Masa tu saya kerja di JAKIM, gaji pun dah tinggi, kita dah jadi pegawai, dah jadi penolong pengarah bahagian. Kan, saya kerja dah hampir 10 tahun. Masya Allah, kebetulan tahun yang saya nak berhenti telah dijangka tahun kenaikan pangkat. Dan antara perkataan-perkataan yang disebutkan pada saya masa tu, kata Asma, kau fikir betul-betul Asma, awak fikir betul-betul awak nak berhenti kerja ni. Elok-elok ada gaji, ada pencen, dah lah berhenti sebelum 10 tahun. Kalau suami buat perangai menyesal, orang lelaki sekarang bukan boleh percaya. Kalau suami sekian. Dan itu bukan saya saja hadapi. Memang banyak sangat wanita-wanita yang nak berhenti kerja disebut begitu dan wanita tak bekerja disebut begitu. Soalnya zaman sekarang wanita-wanita perlu berdikari, perlu ada side income. Kan kalau jadi suri rumah pun perlu ada side income. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Perkara yang pertama, kita perlu harus yakin dan percaya. Rezeki adalah ketetapan daripada Allah. Itu nombor satu. Rezeki ketetapan daripada Allah. Allah dah tetapkan rezeki kita daripada Lauh Mahfuz lagi. Lepas tu perkara yang kedua, subhanallah, setelah kita yakin dan kita percaya bahawa urusan rezeki itu adalah urusan Allah, kita harus susuli dengan usaha dan ikhtiar untuk mencari rezeki. Subhanallah. Ikhtiar suami cari rezeki, keluar daripada rumah cari rezeki. Pergi bekerja, berniaga, itu ikhtiar suami. Ikhtiar isteri pula, subhanallah, kalau isteri rumah ya, memang dia tak bisnes, tak isteri rumah sepenuh masa, ikhtiar dia dalam bab rezeki adalah doa dia terhadap suami dia. Ya Allah, redhakanlah setiap langkah perjalanan suamiku ya Allah.
Ya Allah, permudahkanlah urusan suamiku mencari rezeki yang halal untuk kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadanya, ya Allah. Kesian suamiku, di tempat kerja dia kena bully, ya Allah. Maka ya Allah, berikan kekuatan kepada dirinya. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki, subhanallah. Doa isteri ni doa yang sangat mahal. Doa untuk suami dia, subhanallah. Saya nak sebut ramai isteri tak mendoakan suami, tapi banyak doakan anak. Banyak suami tak doakan isteri, tapi doakan anak. Tuan-puan sekalian, saya wajibkan diri saya doakan untuk suami dan anak. Sebab ramainya, ya Allah jadikanlah anakku gini. Dia lupa nak doakan untuk suami. Sedangkan doa adalah ikatan. Itu ikhtiar isteri. Lepas tu isteri ikhtiar apa? Beri sokongan yang terbaik. Kan? Jadi berikan khidmat yang terbaik kepada suami. Ustazah, kalau berlaku perceraian juga, Allah akan beri rezeki kepada isteri pada sumber yang tak disangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri rezeki tak disangka-sangka. Ada banyak saya jumpa pasangan bercerai, isi rumah sepenuh masa tak pernah langsung terlibat dengan perniagaan. Tak pernah ada punca pendapatan sendiri. Tapi bila perceraian berlaku, dia dapat nafkah mut'ah, dia boleh nafkah iddah, dia boleh harta sepencarian, subhanallah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Walaupun dia tidak keluar bekerja, walaupun harta rumah, kereta, tempat tinggal, kan, tanah ataupun simpanan memang semua nama suami, tapi selepas perceraian isteri kena tahu walaupun dia sepenuh masa di rumah bukan seorang suri rumah, dia tetap ada hak ke atas semua harta suami, tetap ada hak. Inilah, tapi ramai isteri tak tahu. Lepas bercerai bawa diri balik kampung nangis-nangis sebulan 2 bulan yang suami dah move on, tetapi isteri dalam keadaan luka yang panjang. Sebab apa? Ramai yang tak tahu lepas perceraian boleh hak, boleh tuntut mut'ah, boleh tuntut harta sepercarian, walaupun rumah tu nama suami saja, isteri ada hak, boleh tuntut nafkah iddah dan sebagainya. Yang kedua, yang saya tengok, pengalaman saya handle masalah rumah tangga, walaupun wanita ni tak berperjalanan tinggi, tak pernah berniaga, tak pernah ada punca pendapatan, berlakulah perceraian atas sebab apa pun, suami tak bertanggungjawab ataupun suami curang dan melakukan maksiat ataupun apa pun sebablah tuan-puan sekalian. Walaupun isteri tak pernah, tetapi Allah buka pintu rezeki luar biasa. Saya jumpa ramai kata, Ustazah sebenarnya saya tak pernah survive, saya tak pernah pun kerja, saya tak pernah buat apa-apa. Dan saya terkejut Ustazah, lepas perceraian rupanya saya boleh buat dan saya lagi cepat daripada orang wanita yang dah lama bekerja. Saya tak sangka saya ada kemahiran ni. Saya baru mula berniaga tetapi Allah mudahkan perniagaan tu lancar je Ustazah. Ada pula wanita yang dah lama berniaga dalam tempoh perkahwinan dia. Dia dah berniaga 5-6 tahun tapi dia punya untung tak sama dengan wanita yang redha dengan ujian ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksud saya ialah, saya nak jawab, tidak perlu pun seorang suri rumah kerana kebimbangan sesuatu yang belum berlaku, mereka diasak dengan ayat apa? Wanita hari ini perlu ada backup. Wanita hari ini perlu buat persiapan. Walau kan ayat tu macam selalu kita tengok kan, baik macam mana suami, macam mana pun ada jaminan, isteri mesti ada backup. Contohlah, isteri mesti juga survive, mesti ada sumber pendapatan sendiri sebab lelaki sekarang tak boleh percaya ataupun tak tahu apa yang berlaku akan datang. Memang kita macam ni, kita hidup dengan apa yang ada hari ini. Jika berlaku betul akan datang, percayalah Allah akan hantar pertolongannya. Allah tetap bagi rezeki kepada kita dengan kaedah, dengan cara seperti. Jadi tenang-tenang sahaja. Hidup sehari demi sehari. Hiduplah kita sehari demi sehari. Jangan kerana sesuatu yang belum berlaku tu dan mungkin tak berlaku, jangan kerana itu kita dah hilang kebahagiaan hari ini. Kerana bimbang sesuatu yang belum berlaku, kita dah hilang keyakinan pada pasangan, kepercayaan. Subhanallah. Satu lagi, isteri yang bijak, dia ada menyimpan lah. Suami bagi belanja sikit ke banyak, dia ada simpanan dia. Itulah persiapan ataupun backup dia. Macam itulah tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau nak kupas sangat panjang lah, jadi saya harap dah menjawab. Jadi tuan-puan sekalian, sebagai penutup, bukan semua masalah perlu cari jalan penyelesaian. Kadang-kadang cukup dengan kita cari Allah. Bukan semua masalah perlu diselesaikan. Kadang-kadang ia selesai sendiri dengan kita kembali kepada Allah. Ini saya lihat banyak dalam kes-kes saya. Contoh isteri tadi tu,
Ustazah, suami saya pornografi. Ustazah, suami saya gini-gini. Saya kata nak cerai ke nak bertahan? Saya pilih untuk bertahan. Jadi jangan fikir pasal bercerai, fikir bertahan. Macam mana nak bertahan Ustazah? Kuatkan ibadah, bangun pada waktu malam tahajud, doa sungguh-sungguh untuk suami, khusus untuk dia. Istighfar, kadang-kadang saya bagi 1000 kali, selawat 1000 kali, banyakkan sedekah, terus melayani suami dengan seikhlas hati. Kalau selama ini kita layan suami sebab suami baik, subhanallah, sekarang kita layan suami kerana kita nak dia jadi baik. Kan ada orang kata, Ustazah, kalau suami tu baik, bertanggungjawab, penyayang, memanglah kita ikhlas nolong, kita ikhlas layan dia. Tapi kalau suami macam Fir'aun, dia cakap macam tu kan. Kalau suami macam Fir'aun, Ustazah, tak ada perasaan. Saya kata, isteri layan suami, yang kadang suami baik, pahala besar. Tapi layan suami macam Asiah isteri dia, suami dia Fir'aun kan, pahala berganda-ganda besar. Berganda-ganda besar. Jadi puan kata puan nak terus bertahan, jadi puan kena ubah mindset, anggap suami tu sakit. Puan terus tingkatkan kualiti ibadah, fokus pada diri sendiri, fokus puan dengan anak-anak. Jangan puan angkat perkataan keji, hina walaupun suami buat maksiat. Dan puan teruskan bersabar, insya-Allah puan kena yakin pada Allah. Hasil daripada keikhlasan puan hari ini, Allah akan berikan perubahan pada suami. Sebab saya kata mungkin sama ini, kita beri kasih sayang sebab kita dapat kasih sayang. Sama ni kita berbakti dan menghormati suami sebab kita dapat sesuatu daripada dia. Tapi hari ini Allah sedang uji kita. Adakah kita nak beri kasih sayang? Adakah kita nak beri ketaatan? Adakah kita tetap nak hormat dia dalam keadaan kita tak dapat sesuatu daripada dia? Dan kita buat saat itu memang kerana Allah semata-mata. Ya Allah, aku memang taat suamiku ini dan hormat dia kerana-Mu saja ya Allah. Kalau kerana dia memang aku dah hilang hormat ya Allah. Kalau kerana dia aku dah tak ada respect. Aku dah tak ada harapan. Tetapi apa yang aku buat hari ini, layananku pada suami, ketaatanku pada suami adalah mengharapkan semata-mata redha-Mu, mengharapkan pahala dan ganjaran daripada-Mu. Kadang-kadang melalui ujian tersebut baru kita dapat erti sebenar melakukan sesuatu kerana Allah. Bila kita tak dapat daripada manusia, barulah hati kita bulat lakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah dah tengok kita daripada mukhlisin alauddin. Kita dah jadi orang yang ikhlas. Lalu Allah berikan hidayah kepada suami, hidayah kepada isteri, hidayah kepada anak. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ingatlah, kadang-kadang bukan semua masalah perlu diselesaikan, tetapi cukup dengan kita kembali hidup bertuhan. Bila kita dekat dengan Allah, kembali kepada Allah, Allah bantu, Allah ubah kehidupan kita. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf di atas kekurangan dan kesilapan. Sebab masa kita sejam setengah, bukanlah waktu yang panjang nak cerita benda yang besar ini. Terima kasih sekali lagi kepada IPK Ibu Pejabat Polis, Kontijen Polis Terengganu, Ganu kita, sewa Ganu. Walaupun kita hari tu 3-0 kan, 3-0 kan. Betul tak? 3-0 kan, bola kan. Tak apa, kita tak berhenti mengharap, kita tak berhenti berusaha. Jadi ada orang Fras 3-0. Malam semalam Malam semalam. Sebelum tu Fras JDT kan lawan Kuala Lumpur. Jadi subhanallah tuan-tuan sekalian. Begitulah kehidupan kita macam bola jugalah kan. Ada menang, ada gembira, ada sedih. Tapi kedua-duanya itu sebenarnya memberikan kebaikan. Tak ada pun dalam satu pasukan bola menang selalu. Memang tak best pun menang selalu. Kan, bila ada kalah tu, semangat bangkit semula, belajar daripada kekalahan, apa kesilapan yang perlu diperbaiki. Begitulah rumah tangga kita. Bila ada kekalahan, bila ada kesakitan, bila ada kelukaan, kita belajar untuk bangun, rawat. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, subhanallah. Terima kasih. Hanya Allah saja yang kekal, betul. Hanya Allah saja. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama. InsyaAllah satu hari jumpa. Terima kasih Ustazah.